Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna 'ilman nafi'an warzuqna fahman la yazul. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin wa faqihna fid din. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, ya Tuhan kami, tunjukkanlah kami yang benar itu benar, bantulah kami untuk mengikuti kebenaran itu. Wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah, dan tunjukkanlah kami yang salah itu salah, dan bantulah kami untuk meninggal dan menjauhi kesalahan tersebut. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa adkhilna al jannata ma'al muqarrabin wa adkhilna al jannata ma'al muqarrabin wa adkhilna al jannata ma'al muqarrabin ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkunna. Apa khabar semua? Kekasih-kekasih Allah, pilihan-pilihan Allah. Inilah insan-insan yang namanya diisytihar oleh Allah SWT di khalayak para malaikat. Dan apabila roh kita naik ke langit nanti, malaikat sedang tertunggu-tunggu untuk menyambut kedatangan roh kita, kerana nama-nama kita sudah lama didengar oleh mereka. Oh, sekarang baru aku dapat bertemu dengan tuannya. Begitulah orang yang menghadiri majlis ilmu, satu daripada kelebihannya ialah namanya diisytiharkan di kalangan malaikat, dan banyak lagi lah kelebihan yang lain. Maka jadikanlah orang yang intim, orang yang setia dengan majlis ilmu, insya-Allah. Mudah-mudahan kita dapat apa yang dijanjikan. Berada satu saat di majlis ilmu lebih baik daripada ibadat satu tahun. Ini riwayat siapa? Abu Hurairah. Berada satu saat di majlis ilmu lebih daripada ibadat 70 tahun. Ini riwayat Ibnu Abbas. Jadi kedua-duanya insya-Allah tidak bercanggah. Yang pertama, kita seperti pahala ibadat satu tahun apabila kita dengan majlis ilmu itu kita dapat mengenali kebesaran Allah, kehebatan Allah melalui melihat segala ciptaan Allah di dunia ini, menyebabkan kita menjadi orang beriman. Adapun riwayat Ibnu Abbas pula, dengan kita memikirkan tentang nasib kita di akhirat, menyebabkan kita bertambah kuat iman. Maka seperti ibadat 70 tahun. Itu. Jadi sebelum kita nak mula hari ini, sepatutnya hari ini kita mula di muka surat muka surat 30. Dah. Muka surat 36 sepatutnya. Dah. Muka surat 34 Oh, betul. Jadi saya okey lah. Kalau begitu tak apalah. Saya ingatkan kita betul. Okey. Jadi kita mula di muka surat 34, tajuk dia Sekup Bidang Al-Quran. Jadi maknanya dalam tajuk ini kita akan didedahkan apakah bidang yang disentuh oleh Al-Quran yang merupakan mukjizat terhebat di dunia ini. Apa yang disentuhkan oleh Al-Quranul Karim. Cikgu mana nak baca ini? Mana cikgunya? Siapa tu? Okey, silakan. Al-Quran bersifat menyeluruh
dan boleh dibahagikan kepada 4 perkara pokok, iaitu perkara utama atau bidang, iaitu tauhid, syariat, akhlak dan kisah-kisah sejarah. Ya, itu 4 perkara utama. Maknanya banyak lagi. Tetapi 4 perkara utama inilah yang diberi penekanan oleh Al-Quran. Jadi pastikan kita yang berinteraksi dengan Quran itu bukan hanya belajar tajwid. Bukan hanya belajar tajwid, tapi belajar isinya sehingga 4 perkara ini dapat kita faham dan kita hayati. Sebab itu saya tahniah hadirat sekalian. Tadi belajar tajwid, sekarang nak belajar apa isi kandungannya. Jadi kita dapat meneruskan apa yang kita harapkan. Mudah-mudahan 4 perkara ini dapat kita faham dengan tepat, dapat kita amalkan dengan ikhlas, dapat kita sibarkan seluas mungkin, dapat kita jihad memperjuangkannya sehingga menjadi realisasi mengangkat martabat manusia ini dengan Al-Quran, insya-Allah. Okey. Bidang tauhid merangkumi asas tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala yang merupakan tunjang utama kepercayaan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai penciptanya. Ia merupakan soal keimanan dan rukun-rukunnya yang wajib diimani oleh seluruh umat Islam serta iltizam dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya sebagaimana firman Allah. Ya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dan jangan sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan Islam. Surah Ali Imran ayat 102. Okey. Ini bahagian pertama yang mesti kita fokus betul-betul, mesti faham betul-betul, mesti pasak betul-betul dalam hati kita supaya di dalam hati ini sudah terpasak iaitu keimanan yang kukuh sehingga kita sanggup menjadi sebagai seorang pejuang pejuang Islam sebagaimana yang ditunjukkan oleh saudara-saudara kita di Palestin. Mereka tidak takut mati. Mereka tidak kedekut untuk berinfak. Sama ada menginfak harta benda, menginfakkan masa, bahkan menginfakkan umurnya untuk berjihad, melawan segala musuh-musuh Islam. Kerana apa? Kerana mereka sudah pasakkan dalam hati mereka akidah yang kuat, akidah yang kukuh. Jadi sebab itu kita kena faham rukun iman yang 6 ni. Ini nombor 1 sekali, beriman kepada Allah. Bila kita beriman pada Allah, kita hendaklah memahami siapa Allah dan apa yang Allah bagi pada kita, apa yang patut kita tunaikan terhadap Allah, apa hak kita terhadap Allah, apa hak Allah terhadap kita. Jadi kita bukan takat saya beriman dan habis cerita. Itu baru 1 rukun iman. Bila kita sebut tauhid, dia bukan 1, dia ada 6 rukun iman. Kita mesti yakin pada Allah dengan keyakinan bahawa Allah itulah yang mencipta kita, yang merancang untuk mewujudkan kita. Bila sampai masanya Allah wujudkan kita. Lahir pada tahun sekian-sekian, jam sekian-sekian. Kemudian bila kita lahir ke dunia ini, kita terus ditarbiah oleh Allah. Apa maksud Allah tarbiah kita? Allah sediakan segala keperluan kita. Apa yang kita perlu? 3. Tubuh badan perlukan makan, minum, pakaian, tempat tinggal dan sebagainya, ubat dan sebagainya. Yang kedua, akal. Kita perlukan ilmu untuk menjadikan orang yang berbeza dengan makhluk-makhluk lain yang tidak berakal, iaitulah kita mesti ada
ilmu. Ilmu itu ialah makanan akal. Dan yang ketiga, kita ada roh. Dengan roh itulah kita dapat hidup. Maka roh itu memerlukan makanan, iaitulah iman. Jadi siapa yang memberi itu semua? Ialah Allah. Sebab itu kita kena kenal dia. Awal wajibin 'alal insan ma'rifatullah. Kewajipan pertama terhadap manusia ialah mengenal Allah. Karena Allah lah yang mencipta dia. Allah lah yang memberi segala keperluan dia. Dan Allah isytiharkan, Allah sangat sayang kepada setiap orang hambanya. Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim wa anna azabi huwal azabul alim. Sadaqallahul azim. Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad, tolong sampaikan wahai Muhammad, wahai Rasul, terhadap hamba-hambaku, bahawa aku ini adalah Tuhan yang maha pengampun lagi maha penyayang. Kenapa Allah sebut pengampun dulu? Apa sebab? Sebab tahu kita ni tak sunyi daripada salah dan silap. Celak mata ada sajalah salah dan silap. Maka Allah isytiharkan, tolong sampaikan wahai Muhammad kepada hamba-hambaku bahawa aku anni, bahawasanya aku al-ghafurur rahim, maha pengampun dan maha penyayang. Bila dia maha pengampun, kalau kita angkat tangan minta ampun atas salah silap kita, dia pasti akan memberi keampunan. Bukan setakat itu, dia sangat-sangat sayang pada kita, lebih daripada sayang ibu kepada anaknya. Jadi sebab itu, oleh kerana itu Allah isytiharkan dalam ayat pertama sekali, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang maha pemurah. Allah bagi kat kita tak minta satu sen pun, tak minta bayaran pun. Kita ni kalau nak bayar harga oksigen pun, kalau orang di hospital kan, dia bernafas tak cukup oksigen, dia kena beli oksigen tu. Dia kena beli. Walaupun dia ambil di hospital, nak keluar nanti dia claim. Kalaulah sekarang ni kita kena beli oksigen, maknanya duit gaji kita habis beli oksigen je lah. Nak beli beras tak cukup lah. Nak beli apa? Maka segala-galanya Allah sediakan free of charge. Oksigen ke, makanan ke, minuman ke, yang duk kena charge ni, ialah manusia yang menguruskannya. Pak Tani yang menguruskan makanan tu, dia charge lah. Beda dia berurusan, dia susah payah tanam, maka kamu kena belilah hasil tanaman. Bukan Allah charge. Jadi itulah. Jadi Allah isytiharkan dia maha pemurah. Dia bagi segalanya free of charge. Dan dia pula penyayang. Maknanya Allah tak nak satu orang pun hamba dia masuk neraka. Tetapi walau bagaimanapun, Allah bagi kebebasan pada kita. Kita nak masuk ke mana? Nak masuk ke syurga ataupun ke neraka. Bagaimana caranya? Allah bagi setiap orang ada dia punya bahan-bahan, apa dia punya persediaan-persediaan yang cukup untuk dia membuat pilihan. Sama ada nak pilih jalan lurus ataupun nak pilih jalan bengkok. Apa dia pilihannya? Ialah Al-Quran dan Al-Hadis. Siapa gurunya? Para nabi dan rasul. Bila nabi rasul tak ada, al-ulama warasatul anbiya. Jadi ulama ni tanggungjawab dia berat. Kalau dia mengajar benda yang betul, diamalkan oleh orang, dia dapat 2 pahala. Tetapi kalau dia ajar benda yang tak betul, orang salah, kerana salah dia akan menanggung dosa yang tak terhingga, yang mana kalaupun dia bertobat, dosa dia seorang lepas. Dosa dia menyebabkan orang lain sesat, tak lepas. Kecuali Allah izinkan. Itulah beratnya tanggungjawab
ulama. Sebab itu hati-hatilah untuk mengajar orang. Sebab apa sekarang ni banyak benar. Banyak benarlah ajaran menyeleweng. Sehingga pening kepala kita. Lepas satu-satu. Macam-macam. Jadi itulah. Jadi sebab itu kita tak boleh jadi orang yang ikut saja. Kita kena jadi orang yang ada ilmu dan kita adunkan ilmu itu dengan akal, dengan iman, sehingga kita dapat melihat apa itu salah, apa itu benar, sehingga kita dapat menghayati kebenaran, menjauhi kesilapan. Jadi sebab itu nombor satu sekali Allah tanam akidah. Tengoklah mana-mana ayat pun. Innal ladzina amanu, baru datang amal salih. Qad aflahal mu'minun, berjayalah orang beriman. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Khusyuk semayang. Kalau tak beriman, out. Mesti beriman dulu, baru khusyuk semayang itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab itu Allah tegaskan, ya ayyuhallazina amanu, wahai mereka-mereka yang telah beriman. Ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Maknanya ekoran hasil daripada kita pasakkan iman, kita tanam iman dalam diri kita, hendaklah kita menjadi orang yang bertakwa. Siapa itu orang bertakwa? Dia banyak definisi takwa. Antaranya saya tertarik definisi Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Saya dah bagi ke belum? Belum. Ada 4 sifat orang beriman. Sayyidina Ali menyatakan orang beriman ni mesti ada 4 sifat. Yang pertama, al-khauf minal jalil, sangat takut kepada Tuhan yang maha tinggi. Kita sebut Allah Jalla Jalaluh. Apa maksud Jalla? Maha tinggi ketinggiannya. Jadi kita mesti takut kepada yang maha tinggi. Takut pada Allah tak sama dengan takut pada harimau. Tak sama dengan takut kepada banjir. Takut kepada api. Takut pada Allah, makin takut, makin mendekatkan diri kepada Allah. Bijak. Siapa jawab tu? Bijak tu. Kita takut ke harimau, cabut lari. Tapi takut pada Allah, makin dekat diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu. Jadi sebab itu takut itu kita makin dekat pada Allah, makin mengenal Allah, makin buat apa yang Allah suruh, makin tinggal apa yang Allah larang, makin rasa Allah bersama dengan kita. Allah sangat dekat dengan kita di mana saja kita berada. Kita tidak akan lepas dari pandangan Allah, pemerhatian Allah, penjagaan Allah walau di mana kita berada. Sekarang ni, siapa yang jaga kita daripada ditelan oleh bumi? Daripada dihempap oleh ni bumbung ni? Allah. Sekali lagi kita balik, kita bumi, kita berjalan atas bumi. Bumi tampung kita. Dengan begitu sabar sampai kita selamat sampai ke rumah. Kita tak perasan ni. Allah sedang menjaga kita. Jadi sebab itu kita hendak bertakwa pada Allah ini dengan kita mengenal Allah sebenar-benar kenalan, sehingga kita bertindak dengan tindakan yang sewajarnya sebagai seorang yang kenal Allah, maka dia akan menjadi orang yang bertakwa. Sifat pertama, takut pada Allah. Yang kedua, al-amal bitanzil, beramal dengan apa yang diturunkan oleh Allah. Kalau zaman dulu, suhuf Nabi Ibrahim, suhuf Nabi Musa, suhuf Nabi-Nabi yang lain, itu adalah kitab ataupun lambaran-lambaran yang diturunkan oleh Allah untuk mereka fahami dan amalkan. Tapi kita tak payah baca banyak-banyak. Sebab dalam Al-Quran yang 30 juzuk itu sudah merangkumi semua ajaran sejak daripada Nabi Adam
sampai pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi sayangnya lah ni kita baru tahap tadika. Kita berinteraksi dengan Quran ni baru tahap tadika. Duk belajar BA ba, BU bu, BU bu, KU ku, buku. Baru tahap tu. Bila nak naik tahap darjah darjah menengah ni, darjah sekolah rendah, lepas tadika sekolah rendah. Sekolah rendah ni dia faham sikit-sikit. 2 campur 3 jadi 5, 5 campur 5 jadi 10. Tu sekolah rendah. Hadirat bila baca qul huwallahu ahad, faham tak? Daripada A sampai Z. Bila baca alif lam mim zalikal kitabul la raiba fi, faham? Yasin wal Quranil Hakim, faham? Naiklah tu. Lepas dari sekolah rendah, kita naik lagi ke sekolah menengah. Kita faham semua. Kita faham pagi tadi saya dengar satu mualaf. Dia ni masuk Islam. Dia duk kempen tentang bagaimana kita nak mencapai kejayaan hidup. Jangan jadi orang yang gila dunia. Dia baca ayat surah Kahfi tu. Iaitu Allah Ta'ala cipta, Allah kata aku jadikan di atas benda di atas muka bumi ni akhirnya akan jadi hancur lebur dan musnah. Ayat ke berapa surah Kahfi? Wa inna laja'iluna 'alaiha sa'idan jurza. Kami akan jadikan apa yang ada di atas bumi ni sa'id, tandus. Jurza, hancur lebur. Jadi sebab itu dia nak seru jangan kita jadi hamba dunia. Sebab dunia yang kita kejar itu akhirnya akan hancur, lebur dan musnah. Sebab itu kejarlah akhirat, kata dia. Itulah yang sebenar-benarnya akan memberi faedah pada kita. Siapa yang seru ni? Mu'allaf. Dia kata dia ni juru jual. Baru masuk Islam. Tapi bila dia masuk Islam baru dia faham. Masa dia jadi juru jual, bekerja kuat kerana nak dapat komisen lebih. Jadi juru jual. Jadi sekarang ni dia kempen supaya kita bekerja kuat mencari akhirat, bukan mencari dunia yang akan hancur pada bila-bila masa. Jadi takut pada Tuhan yang Maha Tinggi, beramal dengan apa yang diturunkan. Sekarang ni kita sedang mengkaji apa benda, skop yang dibincang di dalam Al-Quran. Pasal apa? Untuk kita beramal. Yang ketiga, wal isti'dad yaumir rahil. Buat persediaan untuk menghadapi alam di mana kita akan pergi. Rihlah maksudnya akan pergi, akan bermusafir. Iaitu bersiap sedia untuk akhirat. Dan yang keempat, wal ridha bil qalil. Ridha dengan sedikit yang Allah kurniakan pada kita. Dia tak sebut banyak, sebab kalau dapat banyak mestilah orang semua suka. Tapi yang sedikit ni selalu komplain, tak redha. Jadi walaupun Allah bagi kita sedikit rezeki, maka kita hendaklah redha. Jadi itulah 4 sifat orang yang bertakwa mengikut Sayyidina Ali. Tapi bagi Rasulullah SAW, di dalam hadisnya pendek aja. Orang yang bertakwa, anta'budallah ka'annaka tarahu fa in lam tarahu fa innahu yarak. Itu aja definisi at-taqwa oleh Rasulullah. Engkau mengabdikan diri kepada Allah, engkau beribadat pada Allah seolah-olah engkau melihat Allah di depan. Kalau Allah di depan, berani tak kita nak buat benda Allah larang? Malu kan? Malu pada Allah. Andainya kamu tak mampu menggambarkan Allah di depan kamu, gambarkanlah Allah sedang fokus pada kamu. Bukan takat tengok saja, Allah sedang fokus luar dan dalam. Apa yang ada dalam fikiran kamu,
apa yang ada dalam hati kamu, apa yang dilakukan oleh anggota badan kamu, semuanya sedang diperhati dengan begitu halus. Latif, Allah tu latif. Terdetik sikit pun perkara yang tak elok, Allah tahu. Terdetik sedikit pun perkara yang elok, Allah tahu. Akan Allah beri balasan yang sewajarnya. Sebab itu Allah isytiharkan faman kana khairan yarah tu. Apa khairan yarah apa dia? Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa beramal walaupun sebesar zarah, dia nampak jarum peniti duduk tengah jalan, orang lain lalu semua tak nampak, dia nampak, ambil jarum peniti tu letak tepi, nawai tu supaya orang tak terpijak, nanti luka, nanti sakit. Oh, rupanya dia masuk syurga kerana menyelamatkan orang dengan mengangkat jarum peniti letak tepi. Benda kecil. Begitu juga dia curi sebatang pensel je, hak pejabat, bawa balik ke anak, ataupun selai kertas je bawa balik. Rupa-rupanya ada dia punya catatan yang akan dihisap di akhirat. Jadi sebab itu kita hendaklah halusi dalam hubungan kita dengan Allah, sebab Allah sentiasa melihat kita, bukan setakat melihat, Allah mencatat. Sebab itu kita bangun di akhirat, kita berhadapan dengan 5 saksi. Saya sebut dah kan itu 5 saksi, ingat tak? Lupa juga. Saksi yang pertama ialah umur kita. Ketika umur kamu sekian, kamu buat sekian. Saksi yang kedua ialah anggota badan kita. Tangan akan jadi saksi, kaki jadi saksi. Saksi yang ketiga ialah ma'alim. Apa itu ma'alim? Segala apa yang ada di persekitaran kita. Ada apa di persekitaran kita? Ada dinding, ada lampu, ada kursi, ada mikrofon, semuanya akan bangun menjadi saksi. Kita guna apa bilik ni? Untuk apa? Bilik ni akan bangun jadi saksi. Itu nama dia ma'alim. Berapa dah? 3. Yang keempat, ni. Siapa di kanan? Raqib. Siapa di kiri? Atid. Raqibun, atidun. Baca bagi betul. Raqib apa dia buat? Tulis pahala. Atid dia buat apa? Tulis dosa. Dia akan bangun cerita. Pada sekian hari bulan, hari Khamis, jam sekian, saya lihat cikgu apa ni? Cikgu apa tadi? Bukan Rafi'ah. Fadlina. Azlina. Cikgu Azlina menggunakan mulut dia untuk membaca. Mulut cakap. Kursi kata saya dengar. Yang lain-lain pun dia kata saya jadi saksi. Jadi semua akan diceritakan. Berapa dah? 4. Satu lagi siapa? Siapa boleh jawab? Siapa saksi yang paling hebat? Allah sendiri. Allah menjadi saksi. Sebab itu dalam ayat kursi kita baca, wa in tubdu syai'an aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah. Andainya kamu zahirkan sesuatu, kamu seronok, kamu cerita, oh saya suka, saya gembira, kita zahirkan. Aw tukhfu, kamu sembunyi. Saya meluat dekat dia tu, tapi meluat tapi sembunyi dalam. Buat suka. Allah tahu. Yuhasibkum billah, Allah tetap menghisap. So itu jangan jadi hipokrit. Jangan jadi munafik. Jadilah orang yang sebenar.
Kalau suka, suka. Kalau tak suka, ha? Tak suka, tapi janganlah kita layan tak suka tu sehingga menyebabkan rosak. Tak suka tengok muka pun tak mau. Hebat sangat awak tu. Dia ingat orang lekeh sampai muka pun tak mau tengok. Ada orang macam tu? Aku tak suka kat dia, aku boleh muka pun aku tak mau tengok. Amboi. Ha? Jadi itu orang yang sombong namanya. Dan orang sombong tidak dapat cium bau syurga. Jangan cuba menjadi orang yang sombong dan takabur. Melihat orang lekeh, melihat orang jahat, melihat orang tak suka. Dan boleh tak suka, tapi tak suka kerana Allah. Suka pun kerana Allah, tak suka pun kerana Allah. Tapi bila tak suka kerana Allah, dia taklah lakukan sesuatu yang merosakkan. Bila nak perlihatkan tak suka dia tu. Tapi dia kena tetap mempunyai akhlak yang sebenarnya, yang mulia, untuk berhadapan dengan benda yang dia tak suka. Macam mana ni nak jadi orang berakhlak mulia bila berhadapan orang tak suka? Kita pujuk diri kita lah, supaya hati ini mengasihani dia, kerana dia mempunyai suatu benda yang tak elok. Itu menyebabkan kita tak suka. Kita doakan supaya dia jadi elok, supaya kita pun suka, orang lain pun suka. Itu doa kita. Jangan kata biar dia punah ranah lah, jahat sangat. Itu bukan orang yang beriman, orang yang berakhlak mulia. Jadi itulah. Jadi Allah berfirman, wahai orang yang mengaku dirinya beriman, bertakwalah kepada Allah haqqa tuqatih. Apa makna haqqa tuqatih? Takwa yang sebenar-benarnya. Bukan setakat saya beriman, lepas tu habis cerita. Dah. Kena beriman dengan takwa yang sebenar-benarnya. Kita kena faham apa itu takwa, bagaimana menjadi orang yang bertakwa. Dan kita benar-benar menghayati sifat yang dituntut untuk menjadi orang bertakwa tadi. Dan Allah sambung lagi, wala tamutunna, jangan sekali-kali kamu meninggal. Tunna tu dia ada nun di akhir tu, menunjukkan pengukuhan. Dan jangan sekali-kali kamu meninggal illa wa antum muslimun, kecuali kamu menjadi seorang yang benar-benar Islam, benar-benar menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Saya baru dengar satu ceramah. Dia kata iman kita ni ada 3 kategori. Iman yang paling tinggi, iman muhsin. Muhsinun. Iman orang yang sentiasa memperbaiki keyakinan dia, sentiasa memperbaiki amal soleh dia, sentiasa memperbaiki akhlak dia. Ini iman yang paling tinggi, iman muhsin. Mim ha sin nun. Iman nombor 2 ialah iman mukmin. Orang yang benar-benar yakin pada Allah, yakin pada syurga, yakin pada neraka, yakin pada akhirat dan sebagainya. Ini iman nombor 2. Walaupun dia tidak memperbaiki, tapi dia benar-benar yakin. Dia buat apa yang disuruh walaupun sekadar yang diperlukan. Iman yang paling low sekali ialah iman muslim. Dia semayang, dia puasa, tapi dia tak tahu apa-apa. Lepas semayang, dia buat ketupat, dia membawang. Dalam bulan puasa, dia masih lagi melakukan perkara-perkara yang tidak elok. Jadi ini iman muslim. Yang pertama, masuk syurga tanpa hisab, tanpa azab. Muhsin. Yang kedua, dia masuk syurga setelah diberi suratan amalan dengan tangan kanan. Yang ketiga, dia kena masuk neraka dulu. Pasal di samping dia buat apa yang Tuhan suruh, dia buat juga apa yang Tuhan larang.
Sebab itu orang yang mengaku dirinya Islam pun banyak kena tangkap buat salah. Betul tak? Banyak kena tangkap buat salah. Itulah. Jadi kita nak iman yang mana? Iman muhsin. Sebab tu kita datang kelas. Kita datang kelas ni ialah untuk kita nak menambahkan ilmu kita, untuk menambahkan iman kita, untuk memperbaiki ibadat kita, akhlak kita. Itulah. Jadi kita baru bincang bahagian yang pertama daripada isi kandungan Al-Quran. Jadi maknanya Al-Quran ini menghendaki kita menanam iman, memasakkan iman, sesungguh-sungguh iman ke dalam hati kita, supaya iman inilah yang akan menjadikan kita seorang yang kuat berpegang dengan ajaran Islam, kuat bekerja untuk Islam, kuat berjihad, kuat bersedekah dan sebagainya. Karena iman yang kukuh tadi. Sekarang kita masuk bahagian yang kedua, iaitu syariat. Silakan. Bidang syariat pula ialah pelaksanaan segala bentuk amalan kebaikan dalam Islam. Ia sebagai pelengkap terhadap keimanan dan ketauhidan umat Islam, agar mereka tahu tujuan hidup di atas muka bumi ini, sebagaimana yang diterangkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqtul janna wal insa illa liya'budun. Yang bermaksud, dan ingatlah aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk mereka menyembah dan beribadah kepadaku. Surah Az-Zariyat ayat 56. Tak apa, teruskan nanti saya hurai. Syariat yang didatangkan dalam Al-Quran adalah bersifat menyeluruh, iaitu syumuliyah, untuk diamalkan oleh setiap individu Muslim dan tidak diamalkan mengikut hawa nafsu, mengambil sebahagian dan meninggalkan sebahagian mengikut cita rasa mereka. Ia menjadi panduan manusia dalam mengurus kehidupan dengan acuan Islam yang sebenarnya, seperti firman Allah, Ya ayyuhallazina amanu udkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam agama Islam dengan mematuhi segala hukum hakamnya, dan janganlah kamu menurut jejak langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh bagi kamu yang terang dan nyata. Surah Al-Baqarah ayat 208. Ini bidang yang kedua ya. Bidang yang kedua yang ada dalam Al-Quran ialah membimbing manusia ini. Sebenarnya Al-Quran ini diturunkan untuk seluruh makhluk di alam ini, khususnya manusia dan jin. Jadi sebab itu sepatutnya semua isi Al-Quran ini adalah mesti difahami dan dilaksanakan oleh semua penduduk alam ni. Tapi oleh kerana hanya sebilangan kecil saja yang beriman, maka mereka tidaklah melakukan amal saleh, tidaklah melakukan sembahyang, puasa dan sebagainya. Jadi amal saleh ni adalah bukan merupakan pelengkap tau. Dia adalah merupakan bukti yang sebenar bahawa dalam diri kita ini ada iman. Contohnya, macam satu orang pergi lapor diri dia nak jadi jururawat. Lepas tu dia tidur di rumah. Time kerja dia tidur kat rumah. Ada tak bukti yang apa yang dia laporkan tadi benar? Ada. Dia lapor diri nak belajar di universiti. Dia pergilah mendaftar. Hari pendaftaran, lepas tu dia balik rumah, dia buat lain, dia buat kerja lain, dia tak pergi. Ada tak bukti? Jadi bila kita mengucap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka kita kena buktikan saya sudah mengaku tiada Tuhan melainkan Allah dan tiada yang disembah melainkan Allah. Maka kita mesti buktikan
Bukti yang pertama itu ialah amal soleh. Amal soleh itu yang paling tinggi ialah dari segi amalannya, dari segi keseluruhannya paling tinggi ialah mengucap. Tapi dari segi amalannya paling tinggi ialah solat. Ada tak orang mengucap tak solat? Banyaklah. Bukan dekat ada banyak, ramai. Dikatakan 80% orang mengucap tak solat. Hanya 20% saja yang solat. Mudah-mudahan kita itulah yang 20% tu. Banyak tak solat. Sedangkan solat inilah penentu Allah terima ataupun Allah tolak amalan kita yang lain. Segala haji kita, umrah kita, semua kita tidak akan diterima kalau tidak solat. Solat inilah penentunya. Jadi sebab itu amal soleh ini adalah merupakan bukti bahawasanya ucapan dua kalimah syahadat kita itu ucapan yang benar. Kenapa? Karena kita dijadikan untuk mengabdikan diri. Ini diisytiharkan oleh siapa? Oleh yang mencipta kita. Allah kata, wa ma khalaqtu, tidak aku jadikan manusia dan jin kecuali untuk beribadat kepada aku. Liya'budun maksudnya supaya mereka mengabdikan diri. Dengan arti kata yang lain, untuk beribadat pada aku. Jadi amal soleh itu adalah merupakan ibadat kita, membuktikan kita beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Andainya kita melakukan amal soleh, itu menunjukkan ucapan dua kalimah syahadat kita itu ucapan yang palsu, tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi walau bagaimanapun, oleh kerana dua kalimah syahadat ini suatu ucapan yang sangat bernilai di sisi Allah, maka walaupun hanya ada sikit saja, dia hanya mengucap dua kalimah syahadat saja, dia tak buat sembahyang, puasa, tak buat segala-gala yang lain, dia tetap juga akhirnya Allah masukkan dia juga ke dalam syurga. Tapi setelah digoreng cukup-cukup, dibakar cukup-cukup, dihanguskan cukup-cukup, barulah akhirnya masuk syurga. Maukah? Tak mau. Kalau boleh 1 detik pun tak mau, pergi ke sebelah kiri. 1 detik pun tak mau, jatuh ketika lalu titian sirat. Saya bila basuh kaki ambil wudu, saya doa, ya Allah, ya Tuhanku, restikanlah hamba untuk melakukan amalan yang melayakkan hamba melalui titian sirat seperti kilat menyambar. Pasal apa? Takut. Di bawah jambatan tu ada apa? Api. Bukan sembarang api. Api yang 70 kali ganda lebih panas, lebih dahsyat daripada api yang kita masak sekarang ni. Jadi sebab itu minta doa. Kita tak boleh minta free je. Kita kena minta Allah Ta'ala tolong bagi kita kekuatan untuk beramal. Yang amalan itu yang melayakkan kita lalu titian sirat ini seperti kilat menyambar. Bukan minta free je. Minta kita beramal. Jadi itulah. Satu. Yang kedua, bila amal soleh ni kita tak boleh ikut kepala kita. Dari segi semayang, saya semayang. Dari segi aurat, saya tak mau tutup. Tak lawa tutup aurat. Sebab rambut ini mahkota wanita. Betul kan? Bagi saya orang tutup aurat lagi lawa. Tengok saya, mana tu? Uban tak ada kan? Mana uban? Tengok Salwa, muda aja sampai bila-bila. Jadi maknanya bagi saya lah, ambil orang yang sama dengan rambut dia free hair, gerbang-gerbang, dengan dia tutup aurat, mana lawa? Ini ikhlas ni. Ikhlas. Orang yang sama. Tengok masa kita jahiliah dulu dengan gambar kita dah masuk Islam, berbeza kan? Masuk Islam lah, lepas
Dulu jahiliah. Itulah. Jadi sebab itu kita tak boleh nak pilih-pilih. Ini saya suka, ini saya tak suka. Walaupun saya tak tutup aurat tapi hati baik. Walaupun saya tak sembahyang tapi saya bayar hutang. Tapi saya pergi Mekah. Pergi Mekah tau. Menangis-nangis depan Kaabah. Naik kapal terbang, atas kapal terbang dah tinggal sembahyang. Balik 40 hari pakai tudung, lepas tu free hair balik. Zaman dulu lah. Mudah-mudahan zaman sekarang ni tak dah kot ya. Jadi maknanya yang kedua ni, amal soleh ni bukan kita jangan fikir sembahyang saja tau. Amal soleh ni apa saja yang kita lakukan dalam hidup kita, kita buat kerana Allah. Kita bangun tidur, kita bersihkan diri. Bangun tidur tu pun kalau kerana Allah, jadi amal soleh. Masuk bilik air kalau kerana Allah, dapat pahala. Bergigi dapat pahala, mandi dapat pahala, membersihkan badan dapat pahala, keluar bilik air dapat pahala, baca pula doa. Lepas wuduk ada doa dia. Siapa yang baca doa lepas wuduk, insya-Allah tempat dia dalam syurga. Lepas tu pergi ke dapur buat breakfast. Tu jumpa Cik Abang senyum. Hello, how are you? Senyumlah sikit, tegurlah sikit Cik Abang. Muka ni dia ceria selalu, dengan masam aja. Jadi maknanya senyum pun dapat pahala. Jumpa kucing, hello kucing, pun dapat pahala. Jadi maknanya semua buat apa pun, jangan kita fikir sembahyang puasa je pahala. Kita siram pokok dapat pahala, sapu sampah dapat pahala, tapi syarat dia lah. Syarat dia kerana Allah. Semua dapat pahala. Boleh saya nak curi melo dapat pahala. Nak curi satu ting melo je, bukan banyak. Tak boleh lah. Sebab mana-mana amalan yang tak boleh kita niat kerana Allah, menunjukkan amalan itu Allah tak redha. Saja aku minum arak kerana Allah, boleh? Tak boleh. Jadi itulah. Senang saja kita nak bezakan mana amalan harian kita boleh jadi ibadah, mana yang tak boleh jadi ibadat. Saya lupa buka jam. Ada 10 minit lagi. Ini yang kedua, bidang yang kedua ya. Jadi maknanya kita berinteraksi lah dengan diri kita, dengan keluarga kita, dengan sahabat kita, dengan jiran kita, dengan semua orang, dengan melakukan amal soleh. Sebab itu kita dengar kawan kita sakit, kita tanya khabar, dapat pahala. Kita beritahu dia kita nak pergi ziarah dia, malaikat doa. Bila sampai tempat dia sakit, dia suka, kita datang ziarah dia, 70,000 malaikat mendoakan untuk kita. Ziarah orang sakit. Jadi semua amalan yang Allah redha, niat kerana Allah, semua pahala. Sama ada amalan fizikal ataupun amalan akal ataupun amalan hati. Sekarang ni kita tiga-tiga sekali. Fizikal pun kita datang, akal pun kita guna untuk mencari ilmu, hati pun kita sedang menambah ilmu untuk menambah iman. Sekarang kita dapat tiga dalam satu. Kedua semuanya amal saleh. Masya Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga, akhlak. Bidang akhlak merupakan perkara yang berkaitan dengan perlakuan dan gerak-geri seorang Muslim. Sehubungan dengan itu, Allah Subhanahu Wa Taala mengutus Nabi Muhammad SAW ke muka bumi dengan menetapkan tujuan utama untuk menyempurnakan akhlak manusia sebagaimana sabda baginda Rasulullah SAW. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Yang bermaksud, sesungguhnya aku diutuskan untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Riwayat Muslim. Apabila Sayyidatina Aisyah ditanya oleh seorang sahabat tentang akhlak baginda Nabi Muhammad SAW, lalu dijawab oleh Sayyidatina Aisyah, kana khuluquhu al-Quran. Bermaksud, akhlak Rasulullah itu ialah Al-Quran. Riwayat Muslim. Inilah kemuncak daripada
kita tanam iman yang sebenar-benarnya, melakukan amal saleh sesaleh-salehnya, tapi belum sampai ke puncak. Kemuncaknya ialah bila segala iman kita, segala amal saleh kita melahirkan perlakuan yang baik, akhlak yang mulia. Jangan kata Allah, kita sendiri pun, kalau kita jumpa satu orang tu nampak zahirnya hebat, serbannya besar, tak ada contoh lain ke? Lain pada bakul. Kalau kata serban mesti sebut besar bakul. Jubahnya apa? Melerek macam? Tak ada contoh, Tak ada. Melerek macam langsir. Ui, dia tu hebat. Serbannya besar bakul. Jubahnya panjang melerek-lerek. Tapi mulutnya buka saja mulut, kecil hati orang. Mulut longkang. Ada juga macam tu. Serban besar bakul, jubah melerek-lerek macam langsir, tapi mulut longkang. Dia kata, ya Allah. Saya baru dengar ini, tak mulut longkang. Macam kita nilai macam mana orang tu? Kita nilai macam mana? Tak boleh kata dia orang berfaedah, orang baik. Sebab apa? Akhlak. Dai hitam dai punya kuat sujud. Umrah tiap-tiap tahun. Setahun 3 kali, 5 kali umrah. Tapi perangai longkang. Jadi maknanya kemuncak daripada menanam iman yang sebenar-benarnya, melakukan amal soleh yang sesoleh-solehnya, supaya melahirkan akhlak yang mulia. Sebab itu di antara hadis yang banyak sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat yang diterima oleh Allah, salat itu boleh mencegah dia daripada fahsya. Fahsya ni kejahatan berbentuk moral, berzina, meliwat, dan apa lagi lah yang berbentuk moral lah. Itu fahsya. Mungkar berbentuk fizikal, mencuri, merompak, menyamun. Sesungguhnya sembahyang yang diterima oleh Allah ialah sembahyang yang mampu mencegah dia daripada melakukan perkara yang, dan terjemah apa Melayu ni? Arab kata fahsya cukup. Kita nak terjemah apa fahsya ni? Perangai tak baik dia umum. Ni kejahatan yang berhubung dengan nafsu. Ni fahsya. Mungkar kejahatan yang berhubung dengan fizikal lah, mencuri, merompak, menipu dan sebagainya. Jadi sebab itu kalau ada orang, ini awak buat ni saya bagi sekian-sekian. Awak tanda tangan, saya akan bagi sekian juta. Dia kata jari yang mengucap asyhadu an la ilaha illallah tidak akan mengambil rasuah. Apa yang menghalang dia daripada rasuah? Ialah sembahyang dia. Sebab itu Rasulullah kata lagi, man lam yada' qawla zur wal amal bihi falaysa lillahi hajah fi an yada'a ta'amahu wa syarabah. Siapa yang tidak meninggalkan perkataan kotor, perkataan yang tidak elok, terus melakukannya, tidak ada hajat. Aku tidak ada hajat untuk menyuruh dia meninggalkan makan dan minum. Maknanya puasa dia tu Allah tak terima kalau dia hanya puasa daripada makan minum, tapi dia tak puasa daripada mengumpat, tak puasa daripada melakukan perkara-perkara maksiat. Sebab itu puasa ada 3 kategori. Ada puasa perut saja, ada puasa perut dan seluruh anggota, ada puasa hati. Puasa hati adalah yang paling top sekali. Puasa hati dan fikiran. Jadi sebab itu puasa kita ialah untuk
kontrol diri kita daripada buat benda yang dilarang oleh Allah. Sebab itu masa puasa pun Allah larang kita buat benda yang harus, padahal makan harus. Tapi masa tu di dalam tempoh apa namanya? Mendisiplinkan diri. Yang harus pun kita tak boleh makan dalam limit kita sedang berpuasa. Untuk apa? Untuk kita disiplin diri untuk menjunjung segala perintah Allah, tinggal segala larangan Allah. Itulah. Puasa berbentuk negatif. No. Tak makan, tak minum, tak mengumpat, tak mengumpat, tak hasad, tak dengki, tak semua. Itu nak kuatkan kita punya daya negatif. Dalam masa sama kita diperkuatkan dengan daya positif. Itulah semayangnya, lagi apa? Hajinya, zakatnya, itu positif. Puasa negatif. Bila berimpun positif dan negatif, maka lahirlah apa tif? Apa tif yang lahir? Tak tahu tif. Lahirlah elektrik. Ada positif dan negatif, lahirlah elektrisiti yang bermanfaat. Itulah. Jadi maknanya pengajian kita hari ini ialah menjelaskan kepada kita bahawa dalam Quran 600 lebih 6,000 lebih ayat tu ada 4 perkara besar. Ada akidah, ada tauhid, ada ibadah, amal soleh, ada akhlak. Dan satu lagi kita tak sempat hari ini ialah ada qasas. Bukan qisas. Kalau qisas potong kepala. Dia kena potong kepala sebab dia bunuh orang. Tu qisas. Kalau apa cerita dia kata qasas. Qasas itulah cerita-cerita benar. Yang positif dan yang negatif yang Allah cerita. Sejak Nabi Adam lagi Allah cerita kepada kita dalam Al-Quran untuk dijadikan sama ada mencontohi yang elok ataupun meninggalkan yang tak elok. Banyaklah cerita Nabi Nuh, cerita Nabi Saleh, cerita Nabi Yusuf kena masuk penjara, cerita macam-macam lah Nabi Musa. Itu bahagian yang paling banyak lah dalam Quran. Paling banyak dalam Quran ialah kisah-kisah benar untuk kita jadikan tauladan ataupun sempadan. InsyaAllah kita akan sambung nanti. Jadi sebab itu bila ditanya Sayyidatuna Aisyah bagaimana akhlak Rasulullah, Siti Aisyah jawab terlalu cantik. Apa yang Quran suruh lah. Akhlak Rasulullah ialah Al-Quran. Awak tengok Rasulullah tu macam tengok praktikal kandungan Al-Quran. Inilah yang berlaku pada sahabat-sahabat Rasulullah. Sebab itu sahabat Rasulullah zaman dulu, dia orang bukan dapat Quran macam kita. Dia dapat satu ayat demi satu ayat. Turun ayat, dia dapat, dia hafal, dia amal. Sebab Quran belum lengkap. Mushaf belum ada. Tulisan pun ada di cebisan-cebisan, belulang dan sebagainya, yang tak semua ada. Quran ni, ayat ni ada kat orang ni, ayat ni ada kat orang lain. Sebab dia tulis di cebisan. Kita ni alhamdulillah, kita boleh dapat seluruh ayat Quran daripada A sampai Z. Bukan dekat sebuah Quran di rumah. Ada berapa Quran di rumah? Setiap bilik ada. Satu bilik ada 2-3 kan. Kalau saya ada dekat 10, lebih 10. Orang bagi banyak. Orang ni bagi, orang ni bagi. Jadi maknanya kita bernasib baik. Yang nasib tak baiknya tak baca, tak faham, tak amal, tak sibar. Itu nasib tak baik. Jadi sebab itu mudah-mudahan kita menjadi orang yang berakhlak dengan akhlak Al-Quran, insya-Allah. Tapi tak habis lagi ni. Dia akan huraikan lagi sikit lagi tentang tu, baru kita masuk bahagian cerita-cerita ya. Okey, jadi alhamdulillah kita lebih 2 minit dah. Tepat hari ni. Alhamdulillah. Jadi itulah apa yang kita faham hari ni, apa yang mesti kita
benar-benar memahami bahawasanya untuk kita menjadi orang yang memahami Al-Quran, kita kena faham Al-Quran itu kandungannya ada 4 perkara penting. 4 perkara penting yang mesti kita sendiri menghayatinya. Tanamlah iman yang sebenar, lakukanlah amal soleh yang soleh, dan berakhlak dengan akhlak yang mulia. InsyaAllah kita menjadi orang yang menghidupkan Al-Quran dalam kehidupan hari-hari kita. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salat kita, hidup kita, mati kita, semua kita kerana Allah. Maknanya kita jadikan semua aktiviti kita ibadat. Sekian saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri dengan tasbih kafarah, surah wal asri, dan doa pendek. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ya Allah, ya Tuhan kami terima kasih sangat-sangat kerana Engkau telah memilih kami untuk menjadi hamba-hamba Engkau yang cinta kepada taman syurga, suka menghadiri majlis ibadat, suka menghadiri majlis ilmu. Mudah-mudahan dengan ini bertambah kuatlah iman kami, bertambah mantaplah ibadat kami, bertambah cantiklah akhlak kami. Mudah-mudahan kami bertemu dengan-Mu ya Allah di akhirat nanti dalam keadaan sebaik-baiknya. Hasbunallah wa ni'mal wakil, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna al-jannata ma'al muqarrabin. Ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.